Mati demokrasi kerana PAS. Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar menempelak kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Tawang Datuk Hassan Mahmud yang menggunakan hadis Rasulullah SAW berhubung hukuman bunuh sekiranya didapati cuba memecah belahkan perpaduan. Menurut Mahfuz, kenyataan tersebut tidak wajar dikeluarkan kerana ia dianggap bercanggah dengan prinsip demokrasi negara. Mahfuz mencadangkan agar Perikatan Nasional dan Ahli UMNO perlu segera mengisytiharkan penyingkiran PAS daripada komponen parti kerajaan. Beliau berpendapat kenyataan pemimpin PAS itu memberi gambaran tentang bahayanya apabila kuasa politik dipegang oleh PAS. Mereka akan menyebabkan kita berada dalam satu politik yang menakutkan kerana dinafikan hak untuk membantah dasar kerajaan sekiranya dipimpin PAS. Pengaruh perjuangan PAS akan memaksa kerajaan Perikatan Nasional yang didokong Barisan Nasional membawa satu pendekatan keras yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam negara. Beliau berkata demikian menerusi video di Facebook. Pengaruh perjuangan PAS itu akan memaksa untuk kerajaan Perikatan Nasional dan juga kerajaan yang didokong oleh Barisan Nasional ini akan membawa satu pendekatan yang keras yang menyebabkan berlakunya keadaan-keadaan yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam negara kita. Terdahulu ketika berucap dalam muktamar PAS kali ke-66, Hassan mengingatkan agar ahli PAS taat dan patuh kepada kepimpinan dalam apa jua keputusan. Apa-apa keputusan yang telah dibuat oleh kepimpinan kita, maka kita mesti patuh sama ada kita setuju atau tidak setuju. Selama mana keputusan arahan pimpinan tidak bercanggah dengan hadis, termasuk keputusan kita tak bertanding di Sabah. Untuk lahirkan rasa kecewa boleh, tapi rasa untuk menentang tidak boleh. Nabi SAW sebut sesiapa yang cuba-cuba nak memecah belahkan perpaduan kita. Nabi SAW sebut faqtuluh, bunuh dia, tegas Hassan. Apa-apa keputusan yang telah dibuat oleh kepimpinan kita, maka kita mesti patuh kepada keputusan yang telah dibuat oleh kepimpinan kita. Sama ada kita setuju tak setuju. As-sam'u wa ta'ah fima ahabba au kariha ma lam yu'mar bima'siyatin fa iza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Taat dan patuh kepada ketua mesti, sama ada kita setuju tidak setuju, selama mana keputusan arahan pimpinan tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Termasuklah yang terbaru keputusan pimpinan kita di Sabah, kita tidak bertanding. Untuk melahirkan rasa kecewa boleh, tetapi rasa untuk menentang tidak boleh. Nabi sebut, siapa-siapa yang cuba-cuba nak memecah belahkan perpaduan kita, Nabi sebut faqtuluh, bunuh dia. Soalnya, siapakah yang menentukan bahawa apa yang diutarakan itu hanyalah melahirkan rasa kecewa atau perbezaan pendapat atau percubaan untuk memecah belahkan perpaduan sehingga wajar dijatuhi hukuman bunuh? Adakah Dewan Ulama PAS Pusat atau Mursyidul Am PAS? Tetapi apa nak dihairankan, begitulah pendekatan PAS ketika menangani perbezaan idea dan pandangan. Mungkin mengugut dengan menggunakan hadis Nabi SAW sudah menjadi kelaziman bagi mereka, di samping mentakfiri dan memberi gelaran Mu'tazilah kepada penentang pemimpin PAS. Ingat lagi Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 yang dibentangkan di Parlimen pada 27 Mac lalu dan diluluskan pada 2 April secara tergesa-gesa sebelum pilihan raya umum ke-14. Pakatan Harapan membantah pelaksanaan akta tersebut kerana ia akan digunakan untuk menzalimi rakyat sebagaimana Undang-Undang Rimba. Tetapi PAS menyokong undang-undang zalim itu. Sekarang kita tahu kenapa mereka menyokongnya. Kerana mereka ada pemimpin seperti Ahli Dewan Undangan Negeri Tawang itu yang takut menerima kritikan. Mujurlah akta tersebut telah dihapuskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ia dijatuhkan melalui tebuk atap. Bayangkan jika sistem yang keras ini dibiarkan terus mentadbir negara, ia akan melahirkan generasi yang bebal kerana takut perbezaan pendapat itu ditakrif sebagai memecah belahkan perpaduan. Mungkin juga pemimpin PAS itu sudah lupa apa yang berlaku kepada pentaksub setelah keluarnya amanat Hadi.